يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabiha binti Muhammad Abdul Ghani. Nombor matrik D20222105259259. Hari ini saya akan menerangkan pengenalan tentang tajuk kumpulan saya, iaitu kesalahan Islam liberal dari sudut akidah, yakni kepercayaan. Saya akan menerangkan definisi Islam liberal itu terlebih dahulu. Islam adalah bahasa Arab yang bermaksud pasrah atau tunduk, manakala liberal berasal dari bahasa Eropah yang dimaksudkan dengan bebas. Asal-usul liberalism juga boleh dikatakan berasal daripada falsafah humanism, yakni kemanusiaan, di mana ianya bermula apabila banyak pihak yang membahaskan tentang kuasa gereja sebelum zaman Renaissance dan juga daripada pihak Whig semasa revolusi ke-9 di Great Britain. Di samping itu, hak asasi gereja ditempatkan paling atas apabila mereka meletakkan setiap dasar-dasar kehidupan, pentadbiran, ekonomi, malah sehinggakan kepada akhlak dan kehidupan individu hanyalah kepada kuasa gereja. Hal ini secara tidak langsung menyebabkan golongan gereja ini berjaya menyekat kumpulan bangsawan, ahli perniagaan dan juga orang awam. Seterusnya, walaupun istilah Islam liberal itu belum wujud, akan tetapi Islam liberal ini telah muncul ideologinya. Sumber utama terciptanya ideologi ini ialah apabila dua sumber ini bergabung, iaitu gabungan tradisi intelektual Islam dengan falsafah barat moden. Kemunculan ideologi ini adalah kerana suatu golongan yang beragama Islam tidak ingin berpisah dengan tradisi liberalisme barat yang bermulanya di Eropah dan Amerika sejak 2 abad yang lalu. Nurul Ashkin binti Muhammad Fuad, nombor matrik D2022210529. Jadi saya akan meneruskan pembentangan iaitu bagi tajuk saya pula ialah berkaitan dengan Islam liberal berpegang pada konsep pluralism. Jadi siapakah Islam liberal ini? Islam liberal ini merupakan satu fahaman di mana ia menyeru kepada pemahaman dan pengamalan agama secara bebas. Jadi bagi pluralism ini pula fahaman yang memegang kepada prinsip bahawa agama yang benar tidak eksklusif hanya kepada agama Islam saja, namun agama lain juga adalah benar. Pluralism ini juga berpendirian bahawasanya setiap agama ni dia mempunyai konsep, dia ada persepsi, dia ada respon yang tersendiri. Jadi tadi saya dah masukkan sedikit itu berkaitan dengan kesalahan Islam liberal yang memegang kepada konsep pluralism, iaitu berkonsepkan pendirian. Apa yang dimaksudkan dengan pendirian itu adalah mereka ini berpegang pada pendirian ini. Mereka bukan sahaja menganggap Islam agama yang benar serta agama yang memimpin manusia ke syurga, bahkan bagi mereka ni agama-agama daripada penganut yang lain juga dapat memimpin masuk ke syurga dan dapat membawa penganutnya ke syurga dan selamat daripada api neraka. Namun seperti yang kita ketahui, itu Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan bahawasanya hanya agama Islam saja merupakan agama yang diredainya. Jadi apabila Allah redha akan sesuatu agama, maka segala apa sahaja yang termaktub dalam yang terdapat dalam suatu ajaran itu adalah benar dan tidak ada keraguan padanya. Jadi perkara ini dapat kita rujuk itu dalam Al-Quran, iaitu firman Allah SWT di dalam Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat yang ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahil Islam, iaitu yang bermaksud sungguhnya agama yang benar dan diredai di sisi Allah hanyalah Islam. Ya, untuk poin yang kedua pula adalah kesalahan Islam liberal dalam menormalisasikan hukum murtad. Jadi bagi mereka ini mereka
bagi mereka tidak ada satu pun agama yang eksklusif untuk dijadikan sebagai sumber kebenaran, dan menganggap bahawa kebenaran tidak hanya eksklusif kepada agama Islam sahaja. Maka sudah pastinya isu murtad ini di dalam kalangan umat Islam tidak akan dianggap serius kerana itu telah menjadi kebiasaan bagi mereka. Jadi bagi mereka juga, umat Islam ni boleh sahaja untuk mencuba-cuba agama lain dengan berpandukan kepada kebebasan seorang itu untuk memilih agama. Antara contoh fahaman pluralisme yang dapat saya berikan adalah berkaitan dengan yang ada dua. Pertamanya adalah berkaitan dengan fahaman di mana ia mencampur adukkan perayaan agama-agama di Malaysia. Hal ini kerana ia merupakan satu sambutan yang sangat menyalahilah, kerana ia akan menyebabkan akidah seseorang itu akan tergugat, kerana di sambutan tersebut berbagai upacara dilakukan. Jadi ia akan mengakibatkan seseorang itu terpengaruh dan mudah terpengaruhlah dengan budaya yang dilakukan, agama-agama ataupun kepercayaan yang dilakukan semasa sambutan tersebut. Contoh yang kedua yang dapat diberikan adalah oleh sebab pengaruh pluralisme ini yang sangat kuat, ia telah mempengaruhi beberapa orang menteri dan beberapa NGO Muslim yang terlalu terpengaruh sehingga menubuhkan Interfaith Council ataupun majlis ataupun suruhanjaya antara agama-agama. Jadi dapat disimpulkan bahawasanya boleh menyokong fahaman ini kan pula rakyat yang biasa ataupun umat Islam mungkin juga akan turut menyokong seperti fahaman-fahaman seperti ini. Itu kerana ada je orang-orang besar yang melakukan penubuhan yang akan menyebabkan rakyat-rakyat biasa terikut ataupun terpengaruh dengan apa yang dilakukan oleh orang atasan. Jadi sepatutnya pemimpin ini perlu menjadi tauladan yang baik dan mengetahui perkara yang baik dan buruk dan untuk dipilih. Setakat itu saja daripada saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya, iaitu Siti Nur Nabila Suhada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Nabila Suhada binti Skripli, nama matrik di 20222105302. Kali ini saya akan membentangkan tajuk saya, iaitu Islam liberal menganggap akal manusia sebagai wahyu. Apakah itu Islam liberal atau lebih dikenali sebagai liberalisme? Liberalisme bermaksud satu fahaman yang berkonsepkan kebebasan diri tanpa mengikut atau melibatkan aspek keagamaan dalam sesuatu perkara yang dilakukan. Fahaman liberalisme ini membahagikan wahyu kepada dua bahagian, iaitu wahyu bertulis dengan wahyu tidak bertulis. Kalau wahyu bertulis ini, mereka menggunakan Al-Quran sebagai fahaman mereka, manakala wahyu tidak bertulis ini, mereka menggunakan akal manusia. Antara faktor Islam liberal ini menolak akal manusia sebagai wahyu ialah yang pertama, penolakan terhadap undang-undang Islam. Masyarakat ini secara lantangnya menolak akidah dan undang-undang Islam dengan menyatakan pendapat mereka, iaitu kalau Allah dan Islam itu maha adil, mengapa perlu ada undang-undang yang dibuat atas nama Islam, tapi masih lagi mencetuskan ketidakadilan. Seterusnya ialah yang kedua ialah pemikiran Islam liberal ini menolak autoriti keagamaan untuk mengelakkan kesan negatif, sehingga umat Islam ini tidak diberikan hak untuk melontarkan pendapat masing-masing. Hal ini kerana mereka hanya menuntut pendapat mereka sahaja yang benar dan menganggap pendapat orang lain itu salah. Tapi pada akidah Islam ini menuntut untuk kita menghormati para ilmuwan. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat ke-43, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'aluhu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maksudnya di sini ialah, maka bertanyalah kepada orang yang punya ilmu jika kamu tidak mengetahuinya. Akhir sekali ialah memberi kebebasan kepada masyarakat untuk mentafsir teks Al-Quran mengikut pemikiran masing-masing. Hal ini sangat disenangi oleh musuh Islam, iaitu Abraham Kiger, kerana tujuan beliau untuk meruntuhkan tembok keyakinan umat Islam terhadap kandungan Al-Quran dan menimbulkan keraguan terhadap umat Islam. Saya rasa setakat itu saja pembentangan saya pada hari ini. Saya serahkan pembentangan seterusnya kepada kawan saya, iaitu Nara, untuk pembentangan yang ketiga. Sekian, terima kasih. Saya akan
meneruskan pembentangan seterusnya dengan tajuk Islam Liberal meragui keturunan Al-Quran. Nama saya Siti Nur Insyatul Najwa binti Muhammad. Nombor matrik D20221052557. Okey, Islam Liberal ni dia hanya memahami penafsiran Al-Quran secara lahiriah saja, sebab bagi mereka mereka mengatakan bahawa Al-Quran ni hanya terpaku kepada teks sahaja dan jauh daripada realiti yang ada sekarang. Dan sebab itu mereka memutuskan untuk membuat kaedah penafsiran sendiri terhadap Al-Quran, iaitu dengan menggunakan kaedah hermeneutik. Okey, kaedah hermeneutik ni sebenarnya kaedah yang digunakan oleh pemikiran barat untuk mengkaji kitab Bible, sebab kitab Bible merupakan kitab yang mempunyai banyak persoalan yang tidak jelas, dan mereka mengambil keputusan untuk menggunakan kaedah ni sebab bagi mereka kaedah ni adalah kaedah sesuai untuk mengkaji Al-Quran. Selain itu, mereka juga beranggapan bahawa Al-Quran adalah kitab yang tidak suci dan mulia, sebab Al-Quran ni dibawa oleh Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad tu daripada kalangan orang Arab, dan mereka kata bahawa Al-Quran ni telah diresapi oleh telah diresapi oleh budaya Arab. Okey, itu saja. Dan seterusnya, Islam Liberal ni juga memiliki beberapa penjelasan tersendiri terhadap ajaran Al-Quran. Antaranya, mereka mengatakan bahawa syurga dan neraka tidak wujud, melainkan ia adalah psikologi kesedihan dan kegembiraan seseorang. Sebab mereka kata begini, sebab dalam Al-Quran ada menceritakan tentang perihal syurga dan neraka. Perihal syurga ni, di dalam syurga kita akan dapat kenikmatan, kegembiraan, manakala di neraka adalah tempat balasan, tempat kesedihan, dan psikologi kita sendiri pun kalau kita dengar pasal syurga dan neraka, kalau kita dengar pasal syurga kita akan rasa gembira, kita akan rasa semangat. Kalau kita dengar pasal neraka, kita akan rasa macam sedih, takut. Dan syurga neraka ni tidak wujud lagi kan. So mereka menganggap bahawa ianya adalah psikologi, sebab kalau kita sebut pasal benda tu, kita akan rasa, kita akan bagi efek, kita akan bagi reaksi, kita akan sedih, kita akan rasa gembira, kita akan rasa takut kan. Okay. Yang kedua, mereka juga mempunyai penjelasan. Mereka kata malaikat dan syaitan ni tidak wujud sebagai makhluk, melainkan ianya adalah sikap baik dan buruk seseorang. Mereka kata begini sebab kan kalau malaikat dia melambangkan tentang kebaikan, ketaatan, manakala malaikat syaitan dia melambangkan tentang keingkaran, keburukan. Dan bagi mereka macam kalau kita buat baik, kita boleh dianggap sebagai malaikat, kalau kita buat jahat, kita macam boleh dianggap sebagai syaitan. Okey, seterusnya mereka juga berpendapat bahawa hari kiamat tu tidak wujud, melainkan ianya hanyalah fasa yang mana manusia berubah dari satu peringkat ke peringkat yang lebih baik dan matang. Sebab mereka berpendapat begini kerana lepas hari kiamat kita ada hari kebangkitan, hari tempat hisab kan, perhitungan, titian sirat dan peringkat-peringkat yang lain. Dan perjalanan-perjalanan inilah yang mereka kata mereka kata manusia ni berubah dari satu peringkat ke peringkat yang lebih matang dan sempurna. Okey, secara kesimpulannya, liberal ni adalah pemikiran yang bebas, terbuka dan dipandu oleh hawa nafsu, sebab mereka hanya mengeluarkan fatwa hanya mengikut apa yang mereka fikir saja, tidak berlandaskan pada perkara yang benar. Oleh sebab tu mereka meragui keturunan Al-Quran, sebab mereka kata isi kandungan Al-Quran ni dan cerita-cerita Al-Quran tu tak wujud dan ianya jauh dari realiti yang ada sekarang. Oleh sebab tu mereka memutuskan untuk membuat kaedah penafsiran mereka sendiri, iaitu kaedah hermeneutik, dan mereka menyebarkan kepada orang lain juga. Okey, setakat itu saja pembentangan saya, dan saya serahkan pembentangan saya kepada orang seterusnya, iaitu Kristina, untuk membuat pembentangan. Assalamualaikum, nama saya Nur Kristina Amni binti Syamsuddin, nombor matrik D20222102024. Hari ini saya meneruskan lagi pembentangan saya, iaitu fahaman liberalisme mempercokok fahaman sekularisme. Okey,
Saya akan menerangkan satu persatu iaitu fahaman Islam liberal. Islam liberal ialah aliran pemikiran yang menekankan kebebasan individu. Aliran fahaman ini, mereka lebih suka kepada kebebasan seperti kebebasan berfikir, kebebasan berbicara, kebebasan pribadi dan sebagainya. Manakala fahaman sekularisme ialah pelajaran yang berkaitan dengan keduniaan sahaja tanpa dicampur adukkan dengan amalan dan pengajaran akhirat. Inilah fahaman sekularisme yang diperjuangkan oleh golongan fahaman liberal. Seterusnya di sini kita boleh tengok liberal mengagungkan fahaman sekularisme dari 3 aspek, iaitu aspek pertama dari segi politik. Sebagai contoh, kuasa yang telah diamanahkan oleh Allah disalahguna pakai kepada pihak tertentu, malah dipesongkan mengikut acuan sendiri demi kepentingan masing-masing. Fahaman ini juga menghapuskan syariat Islam dari pemerintahan dan menjadikan undang-undang yang memerintah lari dari ajaran Allah, walhal corak pemerintahan yang diajar oleh Allah merupakan yang terbaik. Di samping itu juga dari aspek kedua pula, iaitu ekonomi, sebagaimana kedua-dua fahaman ini bukan setakat menghalalkan yang haram, malah menjadikan berbagai peluang supaya kemungkaran dan maksiat terus berkembang dan berleluasa. Mereka juga menyediakan tempat-tempat khas untuk mengadakan kegiatan maksiat. Dengan ini, perkara sebegini boleh mendatangkan kemajuan dan kepesatan ekonomi negara. Fahaman ini mengaburi mata umat Islam dengan kehebatan nikmat di dunia, seperti mana dalam firman Allah, wala takun minal ghafilin. Maksudnya, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai dari mengingat Allah. Akhir sekali, dari aspek pendidikan, sistem yang dibawa oleh agama Islam merupakan satu sistem yang mampu membawa penganutnya menjadi insan rabbani dan kamil. Namun sekarang sistem pendidikan tercemar hingga membuat manusia lupa kepada Allah. Selain itu juga penyelewengan fakta dalam sejarah Islam mengagung-agungkan saintis di barat. Berita-berita sebegini disebarkan kemudian meracuni pemikiran manusia. Dalam firman Allah, iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Maksudnya telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat. Setakat itu sahaja daripada saya. Saya serahkan pembentangan saya seterusnya kepada kawan saya iaitu Nur Ayuni untuk membentangkan poin kelima. Topik yang akan saya bincangkan pada hari ini ialah inklusivisme, iaitu pemikiran terbuka tanpa mengikut syariat. Pemikiran terbuka yang diamalkan oleh Islam liberal ini adalah mereka telah mengubah hukum agama Islam mengikut kepentingan masing-masing. Golongan ini mengeluarkan hukum berdasarkan akal semata-mata dan menolak syariat yang telah ditetapkan dalam Islam sehingga boleh merosakkan akidah Islam. Kedua, golongan ini berfikiran tanpa perlu berpegang kepada mana-mana aliran atau syariat. Hal ini amat bertentangan dengan firman Allah dalam surah Al-Jathiyah ayat 18. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun. Maksudnya, kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat atau peraturan dari urusan agama, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Setakat itu sahaja daripada saya. Saya serahkan pembentangan seterusnya kepada Nabihah. Secara ringkasnya, terdapat beberapa kesalahan golongan Islam liberal dalam kajian ini dari sudut akidah, iaitu yang pertama, Islam liberal berpegang kepada konsep pluralisme. Yang kedua, Islam liberal menganggap akal manusia adalah wahyu. Yang ketiga, fahaman liberalisme membawa kepada fahaman semua agama adalah sama. Yang keempat, fahaman liberalisme memperjuangkan fahaman sekularisme. Dan yang kelima, pemikiran terbuka tanpa mengikut syariat, iaitu inklusivisme. Mereka menganut fahaman pluralisme yang bermaksud fahaman yang menjelaskan bahawa semua agama adalah sama, iaitu semuanya benar. Golongan Islam liberal mencadangkan pandangan mereka tentang konsep pluralisme yang menyeru umat Islam agar berhenti daripada bersikap eksklusif, iaitu meyakini bahawa hanya agama Islam sahaja yang benar. Selain itu, aliran kepada akal manusia adalah wahyu ini pula terbahagi kepada dua kategori, iaitu wahyu yang bertulis dan wahyu yang tidak bertulis. Contoh wahyu bertulis ialah Al-Quran, manakala wahyu yang tidak bertulis pula ialah akal manusia. Di samping itu, liberalisme bermaksud memahami nas-nas agama, yakni Al-Quran dan As-Sunnah.
Dan akhir sekali, inklusivism bermaksud pemikiran Islam yang bersifat terbuka, yang dapat menerima apa sahaja nilai-nilai murni, tidak kira daripada mana ia datang. Oleh itu, golongan Islam liberal yang berfikiran inklusivism ialah mereka yang diberi pendedahan untuk menerima pelbagai yang dinilai baik dari segi kacamata akal semata-mata tanpa merujuk kepada ketetapan syariat Islam.